Polis dedahkan keluarga Nora N guna hikmat bomoh cari mangsa hilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Budi Sytawan Wana Hanafi dalam Berita Tengah Malam. Polis mengadakan sekatan jalan raya di 4 lokasi dan penutupan 11 lorong tikus sekitar kawasan Aman Jaya, Sungai Petani berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata, sekatan membabitkan jalan ke Ambangan High iaitu kawasan perumahan Zon Melur, Kenanga dan Mawar. Penugasan melibatkan kawasan seluas kira-kira 2.85 km persegi. Kawat duri juga akan dipasang di kawasan sekatan, manakala di lorong tikus akan diletakkan batu konkrit sebagai penghalang. 26 pegawai dan 93 anggota PDRM, 16 anggota Angkatan Tentera dan 16 anggota Polis Sukarelawan Simpanan terlibat penugasan. Jumlah keanggotaan akan berubah dari semasa ke semasa. Larangan premis perniagaan untuk beroperasi 24 jam masih terpakai. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tindakan undang-undang menanti pihak yang ingkar ketetapan itu. Ramai yang saya tak tahu keliru atau tidak ya tentang waktu operasi bagi premis perniagaan. Saya dah umumkan bahawa waktu operasi premis perniagaan hanya sehingga pukul 12 malam sahaja. Jadi didapati ada premis-premis yang beroperasi sehingga 24 jam. Seperti kedai serba nikah 24 jam. Kedai serba nikah 24 jam didapati ada yang menjalankan operasi sehingga 24 jam. Mungkin saya tidak tahu kenapa mereka buka. Mungkin mereka mendapat kebenaran daripada PBT. Jadi saya nak tekankan sekali lagi bahawa semua premis perniagaan hanya dibenarkan dibuka sehingga pukul 12 malam sahaja dan tidak lebih daripada itu. Mesyuarat khas menteri-menteri menetapkan hanya klinik dan pusat perubatan swasta dibenar beroperasi 24 jam. Pendedahan Menteri Kewangan berhubung senarai projek secara rundingan terus semasa pentadbiran kerajaan terdahulu dibuat atas dasar mendukung ketelusan. Menteri Kewangan Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata senarai dikeluarkan semalam bertujuan menjawab persoalan dan permintaan ahli parlimen di Dewan Rakyat. List itu adalah berdasarkan fakta. Ia bukannya berdasarkan siapa yang negosiasi bila dia sign. Tapi kalau kita lihat betul-betul, itulah daftar dan fakta yang ada yang menunjukkan LOA ataupun letter of award yang disign pada masa itu, ya, pada masa Pakatan Harapan. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, perundingan terus dibenarkan mengikut Akta Tata Cara Kewangan 1957. Hari keempat prosiding inkuest kes kematian remaja Ireland Nora N. Corrin. Saksi mendedahkan bahawa ahli keluarga mangsa ada menggunakan hikmat bomoh bagi mengesan Nora N. Perkara itu dimaklumkan saksi keempat iaitu Pegawai Turus Bahagian Seksual Wanita dan Kanak-kanak IPK Negeri Sembilan ASP Chong Mei Yi. Menurutnya, ahli keluarga mangsa ada menunjukkan kepadanya pesanan aplikasi WhatsApp daripada bomoh. Bomoh yang diupah itu pula cenderung menyatakan bahawa Nora N diculik.
Dalam pada itu, ASP Chong berkata ahli keluarga mangsa berpuas hati dengan usaha pengendalian kes oleh pasukan keselamatan. Bagaimanapun, mereka yakin bahawa Nora N diculik. Dalam prosiding sama, bahan ekshibit termasuk lakaran lokasi siasatan dan pencarian disiarkan di layar. Bekas Pengurus Kanan Kewangan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dihadap ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 3 tuduhan rasuah berkaitan kontrak projek bekalan baja. Tertuduh Muhammad Saiful Iskandar Kasim bagaimanapun mengaku tidak mengaku salah dan mohon dibicarakan. Muhammad Saiful dituduh menerima suapan wang berjumlah RM6,000 menerusi beberapa siri pemindahan wang secara dalam talian. Ia sebagai dorongan mempercepatkan proses bayaran kontrak menyediakan tenaga kerja, peralatan serta bahan bagi kerja-kerja menghantar baja. Semua kesalahan dilakukan di Ibu Negara antara 10 Disember 2015 hingga 26 Februari 2016. Hakim Azura Alwi membenarkan tertuduh dijamin RM20,000 dengan seorang penjamin dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Kes disebut semula 25 September depan. Seorang anggota polis menjadi antara 32 individu yang ditahan kerana terlibat parti liar di Sungai Petani, Kedah. 21 daripada mereka turut didapati positif dadah. Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah, operasi dilakukan di sebuah rumah di Taman Mutiara. Mereka yang berusia antara 17 hingga 31 tahun itu didapati tidak patuh prosedur operasi standard pencegahan COVID-19. Ujian saringan air kencing mendapati sebahagian daripada mereka termasuk anggota polis yang dicekup positif syabu dan ketamin. Mereka dijadual direman pagi nanti di Mahkamah Sungai Petani. 24,000 biji pil yaba dirampas polis Kelantan dalam operasi berasingan di Machang dan Pasir Putih pada Selasa. Turut ditahan 5 lelaki dipercayai pengedar bahan terlarang itu. Menurut Ketua Polis Negeri DCP Syafian Mahmad, serbuan pertama dilakukan di sebuah premis di Jalan Padang, Machang. 3 individu ditahan bersama 12,000 biji pil yaba. Susulan itu, sebuah rumah di Selising, Pasir Putih digempur. Sepasang suami isteri dicekup bersama 2 bungkusan mengandungi 12,000 lagi pil sama. Semua suspek berusia antara 25 hingga 35 tahun direman 7 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang pekerja ladang ternakan dijatuhi hukuman mati kerana mengedar hampir 2 kilogram dadah 2 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Alor, Datuk Ghazali Cha menjatuhkan hukuman itu ke atas Sunizal Ismail selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa mengedar kanabis seberat 1.96 kilogram di tepi jalan di Kampung Payapulai, Baling pada Januari 2018. Ketika membacakan keputusan tersebut, Datuk Ghazali berkata pengetahuan tertuduh mengenai dadah tersebut tidak boleh dinafikan. Mahkamah juga sangsi dengan kewujudan watak seorang lagi individu yang didakwa tertuduh sebagai pemilik sebenar bahan terlarang itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk meminda notis usul pelucutan hak aset milik Datuk Seri Najib Razak, isterinya dan 16 pihak lain. Keputusan dibuat Hakim Muhammad Zaini Mazlan selepas Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hadni Khairuddin memaklumkan kepada mahkamah mengenai permohonan itu. Fatin memberitahu terdapat 2 pindaan iaitu pemberitahuan usul dan 3 afidavit sokongan oleh bekas Timbalan Pendakwa Raya Fatinin Yusof, ACPR Raja Gopal dan Superintendent 4 Wei Min. Pihak pendakwaan juga mencadangkan untuk mengemukakan salinan lengkap notis usul dan afidavit kepada mahkamah kerana ia melibatkan banyak pembetulan. Pindaan harus dibuat pada kesalahan pada nombor turutan bank, jenis akaun, nama bank dan cawangan serta tarikh penyitaan dalam afidavit
carawit sokongan sebelum ini. Pindahan itu akan diserahkan pada 3 September depan. Hakim Muhammad Zaini turut menetapkan kes disebut semula pada 4 September. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Laporan Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC mengenai 49 syur reformasi pilihan raya berjaya dilengkapkan dalam masa 2 tahun. Hari ini laporan tersebut diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Syur berkenaan bertujuan untuk membawa penambahbaikan proses pilihan raya serta pindaan kepada Undang-Undang Pilihan Raya. Pengerusi ERC Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman menjelaskan ia diharap dapat memastikan pilihan raya yang laksanakan pada masa akan datang boleh diiktiraf sebagai bebas, berwibawa serta mendapat kepercayaan semua pihak berkepentingan. Laporan itu akan diteliti dan dikaji bersama-sama dengan anggota-anggota kabinet dalam mesyuarat kabinet. Bila saya tak dapat nak bagi tahulah, tapi mungkin dalam masa yang akan datang. Dimuat sama dalam laporan itu ialah syur-syur berkaitan dengan langkah-langkah yang sesuai, yang perlu dipertimbangkan bagi melaksanakan seberapa yang boleh dan dalam jangka masa yang sesuai syur-syur yang telah dikemukakan. Jawatan kuasa berkenaan mengkaji setiap aspek berkaitan sistem, proses serta undang-undang pilihan raya yang sedia ada agar dapat diiktiraf setaraf dengan amalan demokrasi maju di peringkat antarabangsa. 5 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 9,296 kes. Manakala 16 kes pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih 8,994 kes atau 96.8% daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19. Ia menjadikan jumlah kes aktif berbaki 177 kes. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham menjelaskan 2 daripada 5 kes baharu melibatkan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara iaitu Filipina dan Mesir. Manakala 3 kes penularan tempatan dilaporkan di Melaka. 2 kes saringan sebelum menjalani pembedahan di Hospital Angkatan Tentera Malaysia di Kem Terendak di Melaka dan 1 kes saringan bergejala iaitu batuk dan sakit tekak juga di Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak di Melaka. 8 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Noor Hisham memaklumkan kluster Siva Gangga dan kluster Tawar mungkin datang daripada sumber sama. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih diteruskan.
penilaian risiko bagi kluster tawar telah dijalankan dan penilaian risiko mendapati yang pertama, taburan kes positif COVID-19 tidak tertumpu hanya di suatu lokaliti. Yang kedua, penularan dilaporkan berlaku daripada kes yang tidak bergejala. Dan yang ketiga ialah virus D614G sama dengan virus kluster PUI Sivagangga. Dan yang keempat, kawasan penempatan yang agak padat. Yang kelima ialah banyak pergerakan penduduk di dalam dan di antara daerah. Dan yang seterusnya ialah liputan saringan penduduk yang masih rendah. Sehingga 12 tengah hari tadi, 4,521 orang telah disaring bagi kluster tersebut. Tiada halangan untuk umat Islam memakai pakaian kebudayaan bangsa lain asalkan ianya patuh syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata meraikan budaya lain tidak menjadi kesalahan. Namun jika berkait isu agama, ia perlu diperhalusi. Kalau dalam Islam mesti menutup aurat dengan ada terma-terma pakaian-pakaian yang diizinkan. Tidak menyerupai dalam bentuk keagamaan yang berlainan daripada agama Islam, maka yang itu dibenarkanlah dengan kesopanan, tata susila dan seumpamanya. Beliau mengulas isu umat Islam mengenakan busana tradisional bangsa lain sempena sambutan Bulan Kemerdekaan. Golongan Belia Melaka dialu-alukan memberi cadangan dan pandangan mengenai pembangunan koridor ekonomi baharu yang bakal dilaksana di negeri itu. Ketua Menterinya, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berharap idea baharu itu nanti dapat mengangkat tahap ekonomi negeri Hang Tuah itu. Negeri Melaka, kita ada satu koridor yang bagus, insyaAllah. Jadi, saya harap segala pandangan bagaimana kita boleh memajukan, mengangkatkan kembali negeri Melaka sebagai sebuah negeri yang tersohor dan terbilang. Satu ketika dulu, hari ini kita boleh angkat untuk menjadikan semula the grade of life seperti mana yang sudah. Saya mohon kepada golongan beliau tidak ketinggalan untuk membantu kerajaan negeri bagaimana kita boleh membangun dan membantu bersama untuk memajukan Melaka. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Perundingan Belia Negara peringkat negeri Melaka di Seri Negeri Air Keruh. Kaedah baharu pengurusan sekolah tahfiz di Wilayah Persekutuan akan diumumkan. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, antara yang diberi tumpuan ialah aspek keselamatan dan keadaan tempat tinggal bersesuaian. Way forward ke hadapan bagi tahfiz-tahfiz, terutama tahfiz-tahfiz yang berada dalam ibu kota seperti wilayah. Kalau tidak nanti tahfiz-tahfiz ini akan makin lama makin terpinggir, makin lama makin terpinggir. Pencakar langit bertambah, kondominium mewah bertambah, tapi ruang-ruang untuk pendidikan tahfiz mungkin menjadi berkurangan. Saya fikir kita kena ada satu kaedah. Tan Sri Anwar ditemui selepas menyampaikan sumbangan inisiatif wilayah Cakna di Madrasah Tahfiz Al-Yamani, Kampung Baru. Dana Penjana Nasional bertujuan menarik pelaburan modal asing swasta ke dalam syarikat permulaan dan PKS tempatan dilancarkan. Inisiatif itu dilaksana berteraskan kerjasama sektor awam dan swasta menerusi program padanan modal. Dana Penjana Nasional dilancarkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Ia merupakan dana pelaburan teknologi berjumlah RM600 juta bagi sektor modal teroka dan permulaan di Malaysia. Jumlah itu akan dipadankan 1:1 dengan pelaburan institusi pelaburan asing. What's good is tadi banyak syarikat-syarikat luar negara, investment companies luar negara yang berminat untuk membuat pelaburan di negara ini. Yang penting juga ialah fund ini akan dipadankan oleh will be matching by the government.
Matlamat penubuhan dana penjanaan nasional adalah bagi memacu pemulihan ekonomi melalui proses pendigitalan perniagaan negara dalam sektor teknologi berimpak tinggi dengan menarik pelabur asing strategik. Penyertaan pelaburan asing juga akan memperkasa pembangunan modal insan negara dalam bidang teknologi berimpak tinggi melalui kerjasama dengan rakan kerja dana modal terus ketempatan. Dana penjanaan nasional antara 40 inisiatif yang diumumkan di bawah penjana. Baik saudara, ramai yang sukakan rasa enak ikan pada keropok leko. Bagaimanapun keropok leko hanya sedap dimakan ketika panas kerana jadi liat setelah sejuk. Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, tampil dengan hasil penyelidikannya mengekalkan kelembutan dan kerangupan keropok leko biarpun sudah sejuk selepas beberapa jam digoreng. Hari ini, teknologi MARDI dimanfaatkan oleh sebuah syarikat Rara Excellent Resources baru sahaja 2 tahun berjinak dalam bidang keropok leko. Rara Excellent Resources menandatangani memorandum kerjasama dengan MARDI untuk menggunakan teknologi formulasi tersebut bagi mengkomersialkan produk keluaran mereka. Kita tahu MARDI adalah sebuah badan yang memang badan kerajaan. So ianya pasti satu uji kaji yang tepat. Okey, dan hasil yang dimaklumkan uji kaji ini pun mengambil masa hampir setahun untuk mendapatkan betul-betul formulasi yang menepati cita rasa dan atas nama keropok leko lembut itu sendiri. That's why kami pun panggil dia keropok leko lembut. Selain teknologi keropok leko lembut, 3 lagi produk MARDI turut mendapat perhatian usahawan. Menurut Pegawai Penyidik Kanan Pusat Pendidikan Sains dan Teknologi Makanan MARDI, Nur Zalina Mat Saad, salah satunya pemanis mulut bebas laktosa dari ubi keledai ungu bersama santan sawit. Keistimewaan produk, dia mengandungi anthocyanin yang baik untuk kesihatan. Lagi satu, produk ini dibangunkan khas untuk warga emas ataupun warga tua yang berumur 60 tahun ke atas yang mengalami masalah disfagia, iaitu masalah yang susah untuk menelan bagi warga tua, dan juga yang mengalami masalah lactose intolerant. Maksudnya dia tidak boleh minum susu yang mengandungi laktosa. Majlis menandatangani perjanjian dan pelancaran 4 produk inovasi MARDI ini disaksikan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah di Serdang. Musafir atau mengembara dalam Islam bukan sekadar makan angin, malah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kehidupan dan mengagumi kebesaran ilahi. Memegang seruan itu, Rizal Khalif terpanggil untuk menjadi pengembara Malaysia pertama ke Arktik. Ekspedisi tahun 2018 merentas 300 km kawasan bersalji Jaravan Polar. Laporan bersama Syuhada Hashim. Sebagai seorang Muslim, itu bukan penghalang untuk Rizal mencabar diri mengembara di kawasan gurun salji di bawah suhu negatif 30 darjah Celsius. Ibadah wajib tetap dilaksanakan mengikut kemampuan tanpa mengehadkan aktiviti harian di sana. So, of course bila kita mengembara ni, kita jangan lupa yang kita ada agama. So, jangan lupa agama. Cuma the good thing is, yang bagusnya, dalam Islam ni, dalam situasi tertentu, dia memudahkan. So, yang konsep ruksah tu. Bila cerita pasal ibadah dekat sana, pasal wuduk, kita ada kuf, kan? Pasal tentukan waktu solat, dia ada ajar. Maknanya kalau sekarang ni bagusnya teknologi, macam jam-jam sekarang boleh tentukan waktu solat tu. Ataupun sebelum kita pergi, di tempat yang terakhir yang kita stop di town tu, kita boleh ambil waktu solat dia. Jadi kita boleh ikut waktu solat tu. So Islam mudahkan tau. Jelasnya, walaupun beliau membawa debu khas untuk bertayamum di Arktik, tetapi beliau lebih selesa berwuduk menggunakan ais yang dicairkan. Kerana Islam itu mudah, beliau turut mempraktikkan solat menghormati waktu di atas kereta salji ketika dalam perjalanan. Dan ada juga rosah-rosah yang lain berkaitan dengan yang dibagi oleh Islam yang seharusnya kalau kita teliti, semuanya itu adalah bertujuan untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun situasi kita yang bagaimana sekalipun. Maka Islam menghendaki supaya kita melaksanakan kewajipan dan tidak menyusahkan diri kita.
Namun sebelum mengembara, hendaklah dipastikan laluan kembara itu selamat serta mempunyai bekalan yang mencukupi. Pengembara harus memastikan kesihatan berada dalam keadaan baik agar ibadah terjaga sepanjang perjalanan. So, mesej saya sebenarnya, dunia ni dah makin terbuka, pergilah mengembara sebab bila anda mengembara, perlakuan anda kalau anda lakukan dengan betul akan menarik orang untuk menarik minat yang lebih dan kadang-kadang mereka akan bertanya tentang agama itu sendiri dan anda boleh secara spontan berdakwah cara lain. So pergilah mengembara, itulah mesej saya. Bermusafir tidaklah disempitkan untuk tujuan berdakwah semata-mata. Mengharumkan nama negara juga merupakan niat yang baik untuk bermusafir serta mengembara. Meneroka isi muka bumi secara tidak langsung merendahkan hati kita sebagai hamba sekaligus mengagumi kekuasaan dan kebesaran ilahi. Syuhada Hashim. Di Belgium pula, Lukman Hakim Samsudin yang bermain untuk KV Kortrijk berjaya meledak gol pertamanya untuk kelab itu. Mewakili skuad bawah 21 tahun, KV Kortrijk aksi pertamanya membuktikan pemain yang berasal dari Kota Baru, Kelantan itu mampu beraksi di pentas Eropah. Berita itu dikongsi menerusi Facebook rasmi KV Kortrijk walaupun Kortrijk tewas kepada KRC Gent dalam perlawanan itu dengan gol jaringan Lukman merupakan gol tunggal untuk pasukannya. Lukman yang terkenal dengan kepantasannya berjaya mencuri bola daripada pertahanan lawan sebelum melepaskan rembatan menewaskan penjaga gol KRC Gent. Pemain berusia 18 tahun mengikat kontrak 5 tahun bersama KV Kortrijk sekaligus muncul pemain tempatan pertama beraksi dalam Liga Utama Eropah. Lukman dikehendaki menjalani tempoh kuarantin dengan 2 kali ujian COVID-19 dilakukan terhadapnya sebelum dia dibenarkan menjalani latihan bersama pasukan. Perlawanan menentang KRC Gent adalah aksi pertama penyerang bawah 19 tahun negara itu sejak berlepas ke Belgium 2 minggu lalu. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuh SOP pencegahan COVID-19 dan sama-sama semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan mengibarkan jalung gemilang. Saya Budi Stawan Hanafi. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.